Yang dihormati pengurus akademik Muallimah Maryam Afifah binti Muhammad Khazani, yang sentiasa hadapan Puan Pengetua kita Muallimah Kamila binti Zakaria, yang dikasihi penolong pengetua kita Muallim Fahmi bin Ahmad Dusuki, yang dialu-alukan penuh mesra kedatangannya ibu bapa para pelajar semua, selamat datang kami ucapkan. Tidak lupa kepada semua barisan-barisan guru-guru semitin yang hadir pada hari ini. Yang dirai barisan pelajar, alumni ataupun lepasan SPN 2020 Pro Max yang baru saja mendapatkan result tempoh hari. Tahniah Muallim ucapkan. Dan juga kita mengalukan kehadiran pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun ini sebagai pembakar semangat kalian untuk kalian meneruskan kecemerlangan sekolah, untuk kalian lebih bersedia menghadapi SPM pada tahun ini, insya-Allah. Selamat datang Muallim ucapkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah kurnianya bertemu kita dalam majlis suar kasih SPM 2020. Siapalah orang Melayu tanpa pantun. Walau pergi mana pun kita dengan adat resam kita tidak akan lupa. Okey, izinkan Muallim menyampaikan pantun. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Dengan segala hormatnya, dijemput Al-Fadil Muallim Hanis untuk memimpin bacaan doa, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا به تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا شقيا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وعليك المصير. اللهم طول أعمارنا وسع أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أزراقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير، واجعلنا من أهل البركة، واجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلينا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami di sini ingin menyatakan bahawa kami hamba-hambamu sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengamalkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini ataupun majlis kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min du'a'in la yasma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Muallim Hanif atas bacaan doa itu. Terbang di awan borong jentayu, di atas papan batang selisih. Tampirlah puan kami merayu, bersama ucapan pengikat kasih. Di sini kita terus kepada agenda utama kita dengan menjemput puan pengetua kita. Dengan segala hormatnya dijemput Muallimah Karmila binti Zakaria untuk menyampaikan ucapan dan membentangkan analisa SPM 2020. Itu merupakan agenda utama kita pada majlis ini, untuk membentangkan analisa SPM 2020. Dengan segala hormatnya dijemput, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada Muallim Nur Ikhwan selaku pengerusi majlis kita pada petang ini. Yang berbahagia Muallimah Maryam binti Afifah, Muallimah Maryam Afifah binti Muhammad Khazani selaku pengurus akademik Seritin Semitin, yang dihormati Encik Effendi bin Muhammad Nur, pengerusi JIBG, Muallim Fahmi bin Ahmad Disuki selaku penolong pengetua Semitin, seterusnya barisan ibu bapa, guru-guru serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita setinggi-tinggi rasa syukur, setinggi-tinggi kepujian dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan rahmatnya, dengan limpah kasihnya, kita dapat bersama-sama berhimpun pada petang ini atas suatu majlis yang kita namakan sebagai majlis Suakasih SPM 2020, di mana objektif kita mengadakan program ini adalah untuk memberi penghargaan, kerana dalam proses, dalam kita kata apa, suasana PDPR ataupun suasana hari ini kita tidak dapat membuat majlis secara bersemuka. Lantas pihak sekolah mengambil inisiatif untuk mengadakan majlis ini sebagai satu pertemuan yang kita kira untuk meraihkan anak-anak Semitin 2020 yang telah memperolehi keputusan SPM baru-baru ini.
ibu bapa dan anak-anak murid sekalian, pada tahun 2020 kita melihat bagaimana fasa peperiksaan SPM telah pun mengalami satu perubahan yang agak besar pada tahun lepas. Korang daripada pandemik yang berlaku, kita melihat kita telah melalui bagaimana seramai 45 orang calon daripada SMIPIN telah pun menduduki SPM pada bulan Mac 2021 pada tahun ini yang berpusat di SMK Jalan 4. Dan bagaimana juga kita mengetahui bahawa tahun ini pelajar-pelajar SPM 2020 adalah merupakan generasi terakhir yang mengikuti silibus KDSM mengikut ketetapan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk pengetahuan para ibu bapa sekalian, pelajar-pelajar kita, murid-murid SMIPIN pada tahun 2020 ini adalah merupakan di antara pelajar-pelajar yang mempunyai latar belakang yang agak berbeza, di mana mereka mempunyai kepelbagaian aliran pendidikan. Terdapat ramai murid-murid bermula daripada tingkatan 4. Kita menerima ramai pelajar-pelajar daripada aliran tahfiz. Ada sebahagian daripada mereka merupakan pelajar-pelajar daripada aliran pondok, dan juga ada di kalangan mereka yang langsung tidak mempunyai asas akademik di dalam apa kita kata asas akademik sebelum ataupun ketika memasuki persekolahan di SMIPIN. Jadi kepelbagaian aliran ini merupakan satu cabaran yang sangat besar bagi pihak sekolah dalam kami nak menyediakan proses pengajaran dan pendidikan buat anak-anak SMIPIN 2020. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, pihak kami ataupun pihak sekolah menerima apa sahaja keputusan yang telah diumumkan pada 10 hari bulan Jun yang lepas, di mana kami menerimanya dengan hati yang terbuka bagi meraihkan kepelbagaian latar belakang pelajar-pelajar yang kami didik ini selama 2 tahun. Bahkan kita melihat bahawa suasana, kita melihat bahawa suasana pandemik itu juga yang telah berlaku pada tahun lepas, pada tahun 2020, telah memberikan satu cabaran yang cukup besar juga kepada khususnya kepada murid-murid, guru-guru dan tidak lupa juga kepada ibu bapa. Kerana apa? Apa yang berlaku pada tahun lepas dengan suasana itu sedikit sebanyak ianya memberi kesan kepada keputusan peperiksaan yang diumumkan pada tahun ini. Baik, apapun di pihak sekolah kami alhamdulillah merasa amat bersyukur dengan kita kata apa, dengan keputusan-keputusan yang telah diumumkan kerana kita yakin dan percaya setiap daripada pelajar-pelajar ini sudah pun membuat yang terbaik, dan kita yakin juga bahawa guru-guru dan sekolah juga sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pelajar-pelajar SPM 2020. Ibu apa yang saya kasih sekalian, bagi keputusan SPM 2020 yang telah dikeluarkan pada 10 Jun yang lalu, SMIPIN telah mencatatkan satu keputusan di mana pencapaian keseluruhan, kita kata keseluruhan SPM bagi batch tersebut adalah sebanyak 95%, maksudnya 95% lulus. Bererti terdapat 5% ada pelajar di kalangan pelajar-pelajar SMIPIN yang tidak, kita kata maknanya 5% tu dengan arti kata mereka tidak akan dapat menerima sijil SPM dan dalam 5 orang lah kita anggarkan ada 5 orang pelajar yang tidak akan mendapat sijil SPM ekoran daripada keputusan yang telah dikeluarkan baru-baru ini. Walaupun yang demikian pihak sekolah amat bersyukur kerana grade purata sekolah iaitu GPS telah pun meningkat secara drastik yang kita lihat bertambah baik daripada tahun-tahun sebelum ini. Sebanyak kalau kita lihat GPS di tingkat sekolah pada tahun ini adalah
2.37 ya, GPS-nya berbanding pada tahun 2019 tahun lepas sebanyak 4.72 dan pada tahun 2018 adalah 4.43 ya. Setinggi-tinggi rasa syukur di tingkat sekolah, khususnya saya sendiri selaku peneraju SMITIN, kerana kita melihat bahawa GPS ini adalah merupakan petunjuk kepada kualiti grade yang diperolehi di dalam peperiksaan. Ya, nilai GPS yang lebih kecil menunjukkan kualiti yang lebih tinggi lah, yang lebih baik. Alhamdulillah. Ya, maknanya dalam keadaan itu kita tetap bersyukur dengan cabaran-cabaran, dengan kepelbagaian ya, latar belakang pelajar-pelajar yang kita terima, maka kita kata kita tetap ya dapat memberikan satu pencapaian yang baik, dan ucapan tahniah ya saya ucapkan, saya tujukan kepada khususnya kepada murid-murid ya SPM 2020, dan tidak ketinggalan juga kepada semua guru-guru serta ibu bapa yang sama-sama kita kira berusaha ya dalam meningkatkan pencapaian anak-anak. Dan kita kira ya para ibu bapa sekalian, dengan GPS 2.37 ini adalah merupakan satu pencapaian terbaik ya dalam SPM ya bagi sekolah kita yang pernah kita perolehi, di mana kita tahu bahawa pada tahun 2017 adalah merupakan permulaan ataupun batch pertama SPM ya pada tahun 2017. Ketika itu pelajar hanya berjumlah 18 orang sahaja. Berlaku peningkatan ya pada tahun 2018 iaitu seramai 45 orang pelajar, dan pada tahun lepas juga kita memiliki calon seramai 45 orang ya, dan pada tahun ini 2021 bilangan calon kita secara keseluruhannya adalah seramai 36 orang ya. Jadi alhamdulillah ini merupakan satu pencapaian yang cukup baik saya kira, dan kita di tingkat sekolah telah pun berusaha ya, sebaik mungkin dengan cabaran-cabaran yang berlaku seperti mana yang kita lihat ya. Pada tahun ini kita telah melakukan satu inisiatif yang saya kira sekolah mengambil satu risiko juga apabila kita menyediakan asrama sebenarnya kepada murid-murid SPM 2020 ya. Jadi maknanya kita melihat usaha-usaha itu sebenarnya sedikit sebanyak ya memberi kesan, meningkatkan ataupun semangat dan juga motivasi setelah kita fahami apa yang dilalui oleh pelajar-pelajar SPM 2020 dengan PDPR ya, dengan sesi persekolahan ataupun pembelajaran secara online ini ya, cabaran-cabaran ini mampu kita atasi dan juga kita harungi bersama-sama. Jadi ibu bapa yang dikasihi sekalian, sukalah saya juga untuk berkongsi ya, tentang peratusan peratus lulus bagi setiap subjek yang telah pun diduduki oleh anak-anak SMITIN 2020 ini, iaitu di mana kita memperlihatkan bahawa 3 mata pelajaran ya, 3 mata pelajaran telah pun ya mencapai 100% lulus ya, bagi 3 mata pelajaran, iaitu bagi mata pelajaran bahasa Melayu ya, mata pelajaran sejarah dan juga mata pelajaran sains. Arti kata tidak ada pelajar yang gagal ya, dalam ketiga-tiga mata pelajaran ini. Untuk subjek biologi dan fizik pula telah memiliki ranking yang kedua lah, iaitu dengan peratus lulus 94%, walaupun kita faham subjek sains ini tidak semualah ya yang pelajar yang menduduki peperiksaan tersebut. Bagi subjek bahasa Inggeris pula pencapaian telah menunjukkan peratus sebanyak 93% lulus bagi mata pelajaran bahasa Inggeris, manakala bagi mata pelajaran matematik peratus lulus adalah sebanyak 89%. Dan apa yang membanggakan kita ialah kita melihat bahawa pada tahun ini adalah merupakan tahun pertama ya, tahun pertama yang saya kira satu pencapaian yang agak baik, di mana seramai 21 orang pelajar telah pun memperolehi A dalam mata pelajaran matematik. Ini satu pencapaian yang saya kira sangat bagus ya. Dan saya suka untuk memberi penghargaan kepada guru-guru khususnya yang bertingkus lumus dalam mendidik anak-anak ini. Ya. Ini bukan bererti guru-guru lain tidak ada sumbangan apa-apa, tidak. Tetapi mudah-mudahan dengan peningkatan peratusan ini, dia berupaya untuk memberi satu semangat dan motivasi kepada kita semua guru-guru. Dan juga saya kira
anak-anak murid SPM pada tahun ini supaya kita terus mempertingkatkan usaha agar pencapaian-pencapaian yang membanggakan ini dapat kita teruskan lagi pada SPM akan datang. Baik. Seterusnya, bagi mata pelajaran kimia, peratus lulus adalah sebanyak 88%. Mata pelajaran PSI adalah sebanyak 87%. Manakala bagi mata pelajaran perniagaan pula adalah sebanyak 85%. Seterusnya, peratus lulus 82% adalah merupakan pelajaran PCS. Ekonomi pula mendapat pencapaian sebanyak 75%. Seterusnya, matematik tambahan 64% dan bahasa Arab sebanyak 60%. Apa yang boleh kita buat sebagai rumusan daripada peratus lulus ini, ianya membuktikan bahawa peratusan lulus bagi pelajar-pelajar SMIPIN adalah 50% ke atas. Dengan erti kata sebahagian besar daripada pelajar-pelajar kita berjaya menunjukkan satu persembahan yang baik dalam setiap mata pelajaran yang mereka duduki dalam SPM pada tahun 2020. Dan suka juga saya untuk berkongsi, mungkin sudah ada kita kata makluman dan mungkin ramai ibu bapa di luar sana yang sudah pun mengetahui pencapaian pada tahun ini telah kita telah berjaya memperolehi, di mana 2 orang pelajar kita telah pun memperolehi 9A yang kita kira sebagai best student. Seorang adalah wakil daripada kelas perniagaan dan seorang lagi adalah wakil daripada kelas sains. Manakala bagi 8A sebab seramai 2 orang pelajar sudah pun berjaya mencapai 8A, 7A 2 orang dan 5A 3 orang. Sebenarnya ada lagi 4A, 3A dan sebagainya lah. Tetapi ini adalah antara kita kata perkongsian yang saya bawa pada petang ini. Dan kita kira sebenarnya pencapaian ini adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan sekolah. Seperti mana yang sebut tadi, kita juga melihat bahawa di mana pelajar-pelajar yang aliran pondok dan tahfiz ini juga tidak kurang hebat. Di mana pencapaian mereka juga amat memberangsangkan dalam tempoh 2 tahun sesi persekolahan dengan keadaan kita kata kelas online PDPR yang bersemuka, boleh kira berapa banyak sangat kelas-kelas bersemuka yang sempat kita adakan, tetapi pelajar-pelajar kita berupaya menonjolkan ataupun memperlihatkan satu pencapaian yang cukup hebat. Dan kita yakin sebenarnya pelajar-pelajar integrasi tahfiz yang beraliran ataupun berpendidikan tahfiz dan juga diniyah ini adalah merupakan di antara pelajar-pelajar yang hebat, yang mampu juga memberi, kita kata mencapai kejayaan yang setara dan setanding dengan pelajar-pelajar di luar sana. Okay? Baik, seterusnya ibu bapa yang dikasihi sekalian, Mu'alimah juga mengharapkan, jadi saya tujukan kepada semua pelajar-pelajar SPM 2020 dan juga pelajar-pelajar SPM yang ada dalam ini adalah pelajar-pelajar SPM 2021, di mana kita mengharapkan perkongsian pada petang ini berupaya menjadi pendorong kepada kejayaan antum semua, lebih-lebih lagi kepada pelajar-pelajar yang SPM 2020. Mudah-mudahan antum lebih berjaya di peringkat yang lebih tinggi. Manakala kita mengharapkan pencapaian SPM pada tahun 2020 ini juga berupaya menjadi pembakar semangat kepada pelajar-pelajar yang bakal menduduki SPM 2021, supaya apabila antum melihat kejayaan-kejayaan ini, antum akan berusaha dengan lebih gigih. Kita kata situasinya lebih kurang sama sahaja. Kalau antum rasa antum adalah pelajar-pelajar yang melalui proses PDPR, best kakak-kakak dan abang-abang antum juga melalui proses yang sama dan mereka telah membuktikan kejayaan yang cemerlang dalam pencapaian SPM 2020. Ibu-ibu dan anak murid sekalian, saya juga mengambil kesempatan pada waktu ini dan majlis ini untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan yang tidak terhingga dan ucapan terima kasih khususnya kepada semua sahabat-sahabat
di dalam kalangan ibu bapa. Kerana tanpa sokongan, tanpa kepercayaan, tanpa bantuan, kerjasama yang diberikan oleh pihak ibu bapa semua, segala aktiviti dan perancangan sekolah tidak mungkin berjaya untuk dicapai. Dan kita sangat berterima kasih, rasa bersyukur kerana atas kepercayaan itu juga memperlihatkan kepada kita bahawa kita berjaya mengendalikan kita kata proses menyediakan asrama dalam tempoh yang kita kata agak singkat jugalah pada tahun ini, di mana usaha-usaha yang dilakukan oleh semua khususnya kita kata sokongan dan dukungan daripada ibu bapa inilah yang kita kata berupaya untuk menjayakan program sekolah dan meningkatkan kecemerlangan dalam pelbagai bidang di sekolah kita ini. Dan saya sangat mengharapkan supaya kerjasama yang telah sedia terjalin ini akan menjadi lebih akrab dan sama-sama kita berganding bahu untuk memastikan kecemerlangan pendidikan anak-anak kita. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada para guru yang saya kira para muallim dan juga muallimah yang telah bersungguh-sungguh berusaha dan juga berkorban tidak kira dari sudut masanya, dari sudut tenaga mereka, dari sudut wang ringgit, ada yang menghabiskan wang ringgit untuk membantu dan membimbing anak-anak SPM SPM 2020 dalam memastikan mereka ini berjaya pada SPM 2020. Dan usaha-usaha ini, semangat ini saya harap berkekalan dalam jiwa para pendidik Filipin agar kita dapat meneruskan dan mempertingkatkan lagi usaha kita supaya kejayaan pada tahun hadapan SPM 2021 itu kita kata lebih memberangsangkan dan dapat memberi kecemerlangan yang jauh lebih tinggi berbanding apa yang telah kita kecapi pada hari ini. Buat anak-anak SPM, ingatlah, Mukadimah ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada antum bahawa SPM ini adalah merupakan satu permulaan. SPM ini adalah merupakan satu permulaan bagi sebuah perjalanan dalam kehidupan. Maknanya kita kata walau apa juga keputusan yang antum perolehi hari ini adalah bermulanya satu langkah baru untuk antum melakar kejayaan demi kejayaan pada masa hadapan. Dan yakinlah bahawa setiap daripada diri antum ini mempunyai kelebihan. Setiap orang mempunyai kekuatan, potensi, bakat dan kelaikan yang boleh dijilat pada masa-masa dan akan datang. Teruskan berusaha dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan antum semua beroleh kejayaan yang lebih besar di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi saya kira setakat ini sahaja ucapan ringkas saya pada petang ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua khususnya dalam menyemarakkan lagi semangat untuk terus berusaha pada masa yang akan datang. Kerana apa? Kerana pelajar-pelajar SPM 2020 ini akan bakal kita kata meneruskan satu perjalanan yang jauh lebih mencabar pada masa-masa akan datang. Dan Mukadimah mengharapkan agar antum semua berhubung dengan kami para guru dan kita sedia menghulurkan bantuan tidak kira masa. Bahkan kita lihat pengalaman kita pada tahun-tahun lepas, biasanya alumni meeting ini dia akan datang juga nak belajar lagi Mukadimah daripada guru-guru kita, dan kita bersedia untuk mendidik antum tidak kira lah sama ada antum sudah pun bergelar sebagai mahasiswa. Jadi saya kira setakat itu sahaja perkongsian dan juga taklimat saya pada petang ini. Mudah-mudahan ianya satu perkongsian yang diberkati yang kita kata yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kata majlis kita ini mendapat keberkatannya. Akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua kita dengan ucapan yang penuh bersemangat, Mukaddim kira. Pergi ke kota beli selasih, sayang si dara buat halwa. Berilah
kata simpulan kasih. Sulamkan mesra, satukan kasih. Di sini muallim ingin menjemput wakil pelajar bekas 5 saat dan bekas 5 talha untuk menyampaikan sepatah dua kata, share tip ke, nak cerita tentang perang dunia pertama ke Sahwan, perang dunia kedua ke, tak ada masalah. Kita kena share tip di sini untuk menjadi ibrah sama-sama kita. Okey. Okey, dijemput saudari Hanim Akilah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Tak dengar suara ni. Kena pegang mic macam ni kot. Okay. Okay, tak apa, bagi masa untuk dia setting. Dengar tak? Okey, dengar. Okey, baik Hanim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ana ucapkan kepada Mak Nifan. Terima kasih banyak saya nak cakap sebab kepada semua guru-guru, sebab tanpa bantuan diorang Ana takkan dapat result macam yang Ana dapat sebelum ni. Dan Ana minta maaf juga sebab sepanjang Ana dekat sini Ana macam-macam Ana buat Ana cakap terima kasih dekat kawan-kawan dekat kawan-kawan batch Ana sebab tolong Ana, support Ana masa Ana susah, masa Ana sedih. Okey Hanim, ada tak boleh share tak tips-tips cara Hanim belajar? Mana tahu muallim boleh contohi tip-tip special secret recipe Hanim. Tak ada apa yang istimewa pun pada cara Ana belajar. Ana belajar macam mana orang belajar and Ana rasa maybe tak sehebat macam orang lain belajar. Sebab kalau tengok pada kawan-kawan Ana, diorang ada pergi tuition, join macam-macam tuition, seminar sampai tengok malam. Tapi Ana bukan tak mampu, cuma Ana sedar macam mana capability Ana untuk terima semua benda tu. So, kalau junior-junior yang nak cemerlang untuk SPM nanti, first thing korang kena tahu macam mana cara korang belajar. Korang kena pasti. Korang jenis yang waktu bila korang belajar? Korang jenis yang awal pagi ke? Petang ke? Ataupun jenis yang memang suka tidur lewat malam sampai pukul 2-3 pagi? Okay. Lepas tu, pagi sebelum korang start hari korang tu, please buat jadual. Korang target. Okay, hari ni aku nak belajar apa? And once korang dah capai goal untuk hari tu, jangan lupa reward diri korang. Everyday kena reward diri. Contohlah pagi tu hari ni aku nak siapkan latihan secara satu muka, nak satu muka, BM satu muka. Okay, cukup 3. So, dah habis semua tu, korang tengoklah drama ke, korang nak makan ke, korang nak baking ke, apa-apa yang korang suka.
Sebab kalau belajar dalam keadaan stres, dia memang langsung tak membantu. First treatment yang PKP tu, nak cerita sikit lah. Ana stranded dekat kampung. Tak ada internet kena kongsi. Buku satu pun tak ada bawa balik. So memang masa belajar hanyalah waktu ada kelas tu. Lepas tu memang tak belajar. So memang time tu stres jugalah. Sebab kita duduk kat kampung tak tahu nak buat apa. Dengan nak belajar tak boleh semua. Memang treatment tu memang sangat stres. Tak nak borak dengan kawan pun tak boleh sebab jauh kan. So slow-slow lepas tu dapatlah balik motivasi untuk belajar. Bila dapat motivasi tu, tiba-tiba KPM umum, SPM tangguh. Terus tak ada mood. Macam tu je. Terus tak ada mood, memang hari tu langsung tak buka buku apa, tak study. So, family pun main peranan lah juga dalam nak bantu motivasi korang nak tingkatkan semangat korang dalam belajar. Okay Hanim, sumber inspirasi lah Hanim. Sumber inspirasi Hanim membuatkan bersemangat untuk belajar ni. Siapa? Adik-adik. Siapa tu? Adik-adik. Adik-adik. Okay. Pada yang kenal, Hanim anak sulung. So Hanim ada ramai adik-adik kat bawah. Daripada kecil, ibu selalu pesan supaya buat yang terbaik, dapat yang terbaik supaya adik-adik boleh ikut. So itulah apa yang dia buat. Every time Hanim stress, Hanim akan ingat dia orang. Kalau tadi ibu apa, saya nak jaga dia orang. Saya nak support dia orang. So Hanim kena buat yang terbaik untuk dapat kerja yang baik, dapat pendapatan yang baik untuk boleh support adik-adik. Worst thing jadi, parents Hanim Okay. Tahniah. Okey, baik Hanim. Terima kasih Muallim ucapkan sekalon tahniah Muallim ucapkan kepada Hanim. Okey, seterusnya. Dengan penuh minat wakil kaum Adam. Dengan penuh minat Muallim ingin menjemput saudara Sahwan. Saudara Sahwan. Wakil 5 Talha tahun lepas. Dipersilakan saudara Sahwan dengan segala hormatnya. Mana Sahwan ni? Dia kalau dekat kelas online 10 kali cakap baru menyahut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Terima kasih diucapkan kepada Muallim dan Muallimah, ibu bapa serta semua pelajar. Saya nak ceritakan tentang apa cabaran saya sebelum SPM, apa yang saya hadap masa nak ambil SPM tu. Sebelum ni memang masa saya form 4 tu lagi banyaklah cabaran dia. Saya pun study pun tak pack sangat macam saya buat sebelum SPM tu. Sebab masa form 4 pun saya banyak leka, banyak lalai juga. So antara cabaran dia lebih kurang macam ada penggunaan gadget lah. So menyebabkan kita jadi kurang fokus and rasa kurang semangat nak belajar. Lagi satu sebab ada pengaruh kawan-kawan. Tapi sejak saya dah masuk form 5 tu saya macam dah sedar yang tahun depan nak SPM. So saya cuba slow ubah diri saya jadi lebih fokus lah. Okey, macam mana pula teknik Safwan? Teknik, metod, cara Safwan belajar? Cara saya biasanya saya memang jenis study lewat malam. Sebab saya suka suasana dia suasana macam tenang. So lebih senang kita nak masuk apa yang kita baca.
Jadi sebelum saya study malam tu, saya akan tidur dalam beberapa jam, tidur awal. Lepas tu dalam pukul 1, pukul 2 macam tu, saya bangun balik. Then baru saya study. And lagi satu, saya buat biasanya saya buat study group. Kita orang bincang sama-sama. So supaya semua dapat faham lah. Okey, baik. Untuk sumber inspirasi Safwan yang membuatkan Safwan rasa nak belajar kan. Apa sumber inspirasi Safwan? Sumber inspirasi saya. Ibu, ayah. First sekali kepada muallim dan muallimah lah, sebab diorang banyak bagi semangat kat saya dalam kelas, dan ibu bapa saya pun ada juga dekat rumah pun diorang banyak bagi semangat. Daripada kawan-kawan semua. So kalau bila kita orang study ni, saya cuba nak bagi diorang rasa seronok lah bila belajar. Dia macam maksudnya bila kita belajar ni tak ada stres-stres, tak ada penat semua. So supaya ada rasa seronok bila nak belajar, walaupun masing-masing markah pun tak semua yang bagus, ada juga yang lebih kurang bagus macam tu. Tapi janji adalah rasa seronok tu bila nak belajar tu. Okay. Ada apa-apa lagi Safwan nak dikongsikan? Saya nak bagi tips dengan cara untuk kita study, ikut yang saya pernah buat lah. Kita rancang masa untuk rehat, masa santai-santai dengan masa belajar. So kita kena pandai bahagikan masa lah. Kalau kita nak masa kita belajar tu, kita study betul-betul. Kalau ada dengan kawan pun, kita bincang sama-sama dengan dia. Lepas tu jangan terlalu push study sampai rasa stres. And jangan kedekut nak share ilmu dengan kawan-kawan. Walaupun diorang kadang-kadang diorang kalau nak minta tanya apa-apa pun, diorang tak terlalu nak dia tak terlalu nak tahu sangat jawapan tu. Tapi at least kita share je kat semua orang yang ada, supaya semua dapat tahu apa ilmu yang kita dapat. So bila kita share dengan orang ni, kita macam rasa seronok juga, masing-masing rasa seronok. And dalam kelas pun kena ada fokus juga. Kalau ada apa-apa soalan tak faham, boleh tanya cikgu lah. And niat kalau kita nak berjaya SPM tu, kita buat sebab nak banggakan muallim-muallimah, nak banggakan mak ayah. So tu tujuan utama saya, sebab saya nak buat betul-betul. And sebelum exam tu kalau boleh, banyakkan baca doa. Selepas exam pun jangan lupa baca doa selepas exam. Dan solat hajat, minta doa banyak. Dapatkan sokongan daripada kawan-kawan, guru-guru dan ibu bapa, supaya bila kita nak belajar, kita akan rasa seronok. Itu je. Okay. Baik. Di sini kita dapat lihat kepentingan teknik, cara dan metod. So kita study, kita kena ada plan. Tak boleh study tanpa plan. Kalau kita tak ada plan tu, umpama kita berjalan tanpa mata. So kita study kena ada plan. Daripada pemerhatian muallim, tip-tip Safwan dengan siapa tadi, Hanim tadi, semuanya ada plan untuk study. Contoh hari Isnin kita nak study apa? Jam berapa? Sejarah pukul 8 malam contoh, sampai pukul 9. And then close sejarah, tutup sejarah pukul 9, start study perniagaan pula. Kita kena ada plan masing-masing. Okey, terima kasih Safwan. Dan saudari Hanim tadi. Okay. Duduk sekawan si burung unta, tepi keramat di waktu malam. Padamu Tuan kami meminta, kata azimat penutup kalam. Redha Allah itu terletak kepada redha ibu bapa.
tanpa ibu bapa, siapalah kita kan? Kejayaan-kejayaan antum semua pun sebenarnya ibu bapa lah. Walaupun kita tak pernah nak lihat pun ibu bapa tu berdoa, tetapi dalam hati mereka, siapa yang tahu? Okay. Tiada seri majlis ini tanpa kehadiran ibu bapa. Dengan penuh hormat, dijemput Encik Muhammad Effendi Muhammad Noor, wakil ibu bapa, untuk menyampaikan kata azimat. Dipersilakan dengan segala hormatnya, Encik Effendi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Ketua Majlis yang dihormati Muallimah Mariam, pengurus akademik SMITI, Muallimah Kamila, pengetua SMITIN, penolong pengetua Muallim Fahmi, guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar SPM 2020-2021. Alhamdulillah pada hari ini dapat kita bersua secara maya, dan alhamdulillah dapat kita juga berada dalam satu program yang mana untuk memberikan satu alu-aluan dan juga untuk mengucap terima kasih kepada tahniah kepada pelajar dan terima kasih kepada guru-guru atas pencapaian SPM bagi tahun 2020. Dan kalau kita lihat daripada tahun 2020 ni, cabaran ni luar biasa pada semua orang. Tak kira pelajar ke, guru-guru ke, ibu bapa ke. Jadi cabarannya amat berbeza. Jadi setiap apa yang berlaku tu, masing-masing dah bermujahadah, dah telah bersabar dan juga berusaha dengan sehabis baik. Dan keputusan yang adik-adik, anak-anak semua dapat tu adalah keputusan yang mana itulah yang terbaik yang Allah telah tetapkan, dan itulah yang mana kita bersyukur dengan apa yang kita dapat, dan insya-Allah ada kebaikan dalam setiap keputusan yang kita dapat. Alhamdulillah bagi saya sendiri, ini merupakan anak yang ketiga yang ambil SPM dekat SMITIN. Daripada tahun daripada 3 tahun 4 tahun lepas memang ada ya. Dan tahun ni bagi yang ketiga. Dan alhamdulillah kesan daripada pengorbanan dan keusaha guru-guru, biasanya dia orang dekat peringkat universiti ni dia akan lebih survival dia lagi tinggi lah. Kadang-kadang dia pun heran dengan kawan-kawan dia, kenapa dia orang tu tak reti sangat kan sebab rasanya sistem pendidikan yang dibuat dekat SMITI ni menjadikan anak-anak kita ni independen daripada segi cara belajar, cara dengan kawan-kawan, biasa buat presentation dan sebagainya. Jadi bila dia berada di peringkat universiti, biasanya dia orang akan lebih independen daripada pelajar yang biasa berada dekat asrama penuh dan sebagainya, yang kebanyakan mereka banyak benda yang spoon feed dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kepada, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua atas pencapaian yang dapat. Tak kiralah apa pencapaian dia, dan itulah yang terbaik yang telah yang diberikan oleh Allah, anugerahnya, dan bersyukurlah pada apa yang didapat tersebut. Dan insya-Allah masing-masing ada kelebihannya, dia ada peluang. Dan kalau kita tengok daripada sekarang ni, daripada dia kata ada pelbagai skill yang kita boleh ceburi, dan juga rasanya dari segi pembelajaran pun anak-anak semua akan dapat cara pembelajaran yang agak berlainan sekarang ni. Kebanyakan sekolah sekarang ni, pendaftaran universiti, kolej dan sebagainya, cara pembelajaran dia agak berbeza. Jadi benda itulah yang rasanya masing-masing kena buat adaptable. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada muallim-muallimah, guru-guru SMITI yang telah banyak rasanya untuk bagi sesi SPM ni rasa lagi teruk. Banyak persediaan yang dibuat, banyak benda baru, dan tengok daripada segi pihak sekolah pun be flexible daripada segi ada yang cuba buat sambil baik dengan ada yang duduk asrama, ada diberi kelonggaran untuk duduk kat luar, dan benda tu diraikan oleh pihak sekolah. Dan sebagai ibu bapa kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan rasanya tidak ada ucapan lain lah yang dapat ini, dan terima kasih banyak atas semua guru-guru. Dan tahniah kepada juga ibu bapa pun memberikan peranan untuk support anak-anak, dan juga guru-guru dari segi nak hantar dan sebagainya, dan dari segi pertukaran jadual yang bermacam-macam ya. Jadi masing-masing kelang kabut. Jadi kelang kabut tu untuk SPM 2020 ni perkara biasalah kan. Jadi kat sekolah lain pun sama je. Jadi pada anak-anak semua tahniah, dan pesanan untuk pelajar-pelajar bagi 2021, paling kurang guru-guru kita dan tuan-tuan dan ibu bapa semua paling kurang dah ada experience sikit berdasarkan pada SPM tahun ni.
Dan kepada yang akan meninggalkan sekolah dan pergi ke tempat baru, kekalkan ukhuwah bersama sahabat-sahabat. Ramai kan, ada yang daripada form 1 lagi, ada setengah daripada sekolah rendah lagi. Jadi kekalkan ukhuwah bersama sahabat-sahabat, dan rasanya baru ni ada diorang buat usrah alumni meeting. Rasa ramai juga dalam tu. Jadi bila kawan-kawan lama ni di usrah jadi sekarang ni, dulu rasa susah nak jumpa dan sebagainya, tapi sekarang ni yang merata tengok tu daripada yang ke overseas, dekat Malaysia, bermacam-macam cara berkuah lah secara online, sebab kita tak boleh berjumpa lagi sementara keadaan masih dalam keadaan sekarang. Kekalkan ukhuwah, selalu berjumpa, ada programnya sekali-sekala dan sebagainya, dan insyaAllah benda tu akan berterusan. Terima kasih, itu saja sedikit sebanyak daripada saya, dan insyaAllah saya mendoakan yang terbaik untuk anak-anak semua, dan yang terbaik juga untuk pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM pada tahun ini. Silakan semula ke pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas ucapan dan nasihat Encik Muhammad Effendi. Okey. Khabarnya ada tayangan video. Tayangan video Okey. Okey, baik. Kita terus kepada tayangan video untuk mengimbau kembali keberadaan anda sepanjang berada di meeting, insya-Allah. Okey. Baik, Dipersilakan. untuk video ni insyaAllah saya, Muallim Ammar yang akan bantu present. Pemikiran video ni dalam telefon saja, jadi bila dibawa ke komputer dia jadi slow sikit sound dia. Jadi untuk yang suka dengar sound yang kuat sikit ataupun yang rasa tak puas hati kalau video tu slow, boleh sedia untuk kuatkan video lah. Baik, insyaAllah kita akan tayang video tu sekarang. Dan video ni sebenarnya idea dia telah dihasilkan dengan perbincangan bersama dengan pelajar sekali waktu duduk kat asrama hari tu. Jadi akhirnya telah lama dinanti-nanti, lama dituntut muallim mana videonya, akhirnya adalah juga videonya kan. Okay, sama-sama kita saksikan insya-Allah. Sebenarnya banyak mama-mama yang memang kalau boleh tak nak lupa lah kan sampai bila-bila. Dengan senyumku memuja kebesaran Tuhan yang Pengalaman berharga dengan rakan-rakan, alhamdulillah. bahagia ku rasa jika bersamamu tiada. Antaranya bila masa tengah mudi kan ataupun tengah rasa sedih ke apa kan, diorang peka tau, diorang cepat dia datang. Diorang macam tak give up tau untuk terus comfort, untuk terus pujuk and bagi motivation supaya terus kuat. Kenangan manis saya pada sekolah SMITI adalah masuki pertandingan robotik peringkat kebahasaan. Pada masa itu saya dapat nombor 2. Di saat-saat akhir ini saya pun telah menghabiskan 30 juzuk di sekolah ini. Alhamdulillah. Menghafal 7 juzuk dalam masa setahun. Pengalaman yang tak ada nak dilupakan bila kita duduk asrama sama-sama. Kan ku teruskan hidup ini, kan ku buktikan segala cita dan janji. Nanti janjimu kepadaku, sentiasa di sisiku selalu. Ukhuwah tu dia rasa macam ni. Saling melengkapi. Kita nak minta maaf. Saya minta maaf atas salah silap yang memang confirm ada. Sebab sepanjang kita kenal memang banyak buat salah. Terjeling ke, macam tak puas hati ke, tak sekerja sekolah. Lepas tu kalau ada terkasar bahasa ke, melawan cakap ke, buat muka time kena tegur ke, terang minta maaf. Untuk cikgu-cikgu, terima kasih sebab tak pernah putus asa dari cikgu Form 5 yang ajar kita orang walaupun sekarang dalam pandemik. Sepanjang PKP buat kelas online tak pernah putus. Banyak tolong kita orang sepanjang kita orang study ni.
cikgu yang tak pernah putus harapan dekat kami pun terima kasih. Mengajar saya daripada A hingga yang Z, daripada yang tak tahu kepada tahu, dan terima kasih banyak mengajar saya baca Quran walaupun saya gagak, dan sampai hari ini saya lancar baca Quran. Maklimah-maklimah yang ada masa jatuh dan bangun saya waktu PKP, terutamanya waktu saya mental breakdown tu, ada cikgu-cikgu yang tolong saya bangkit balik. Thank you. Untuk kawan-kawan, terima kasih sebab mengisi chapter dalam hidup saya ni. Terima kasih sebab selalu ada. Lepas tu terima kasih untuk tahun-tahun yang hebat dengan korang ni. Semua memori tu memang takkan lupa lah. Thank you sebab share memori dengan saya. Thank you sebab ada dalam journey saya, journey kehidupan saya nak habiskan sekolah menengah ni. Thank you. Dan jangan lupalah rakan-rakan yang menghadapi SPM time COVID ni, kita adalah member susah senang. Apa-apa bila susah dan senang, kita mesti ada. Nak seperti Korang jangan lost contact. Berusaha juga untuk cari kawan-kawan di kontak. Tolong balas message saya. Terima kasih. Yang penting sekali, saya sayang korang semua. I love you guys so much. Thank you. Setiap pertemuan ada perpisahannya, dan saya harap kita bertemu di syurga. Hidup Melayu. Masya Allah, Allahu Akbar. Mu'alim sendiri pun terasa sebab Sebab best ni antara yang dekat juga di hati mu'alim-mu'alim dan mu'alimah. Dan ketahuilah, seorang lelaki tidak mengeluarkan air mata di hadapan anda. Cukup hanya di tikar sejadah. Allahu Akbar. Kita sampai di akhir program. Mu'alim secara peribadi ambil peluang ini untuk memohon maaf, mohon ampun dan maaf sepanjang majlis ini berlangsung. Yang baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kekurangan tu semua daripada diri mu'alim, semua daripada diri mu'alim sendiri. Mu'alim memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Lain masa, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Kalau tidak di dunia, di akhirat insya-Allah, di syurga insya-Allah. Okey, mu'alim tangguh majlis. Mu'alim tangguh majlis Suar Kasih tahun 2020 ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la. Okey, ada permintaan untuk bergambar. Okey. Ada permintaan untuk bergambar untuk kenang-kenangan. Bergambar secara maya. Boleh kita on kamera untuk kita bergambar. Dua cara bergambar. Pertama cara formal, senyum formal lah. Yang kedua cara freestyle. Okey, cara formal dulu macam gambar IC tu. Okey. Okey, dah bersedia ke yang pihak ni? Okey. Okey, baik. Boleh on kamera semua. Ibu bapa sekali boleh on kamera sekali. Okey, kita bergambar secara formal dulu Saya akan bilang 1, 2, 3, lepas tu saya tekan klik. Okey, dah ready ke? Ada lagi yang tak on. Okey, sekejap. Kadang-kadang internet dia lah masalah Sekejap. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Okay, Jan. Okay, freestyle pula. Dah, insyaAllah. Okay, freestyle. Satu lagi, Jan. Okay. Okay, freestyle. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alamak, internet dia lag. Okay, dah. Terima kasih. Okay, baik. Alhamdulillah selesai sudah program kita hari ini. Okay, Muallim tangguh majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. InsyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Okay, semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Walimah Tuti okey ke tengok video tadi? Okey. Rindu je kat budak-budak ni. Lepas habis video terus mengelap tadi. Kan berpeluh tengok video. Yeah, miss you all. Terima kasih banyak Walimah. Sama. Terima kasih banyak-banyak. Dah shimei sekarang. Alhamdulillah. Tahniah semua untuk Rizal Antum semua. Itu adalah usaha Antum dan apa yang Antum dapat itu adalah yang terbaik sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Tahniah good luck untuk masa depan. Okey. Shimei yang kata nak kahwin lepas SPM tu bolehlah teruskan rancangan tu. Bila? Adakah ini Shimei dengan Ali sekali. Ali sekali itu beritahu Muallim. Mana Ali? Mana ada, salah ni. Mana ada. Ini Ali dengan Rahim lah. Ada lah Ali. Ali tak ada. Ada Ali tu. Dia tak sudi buka mikrofon. Ni kan suruh kasih Muallim-Muallimah. Sebab tu Muallim-Muallimah yang buka kamera. Syazah dah kenal ayat tu tadi. Handsome semua. Dengan Sofia handsome. Okay, terima kasih. Boleh live sebab video ni akan direkod. Nanti boleh berjumpa di lain masa lah. Nanti Muallim Amal set up Google Meet lain. Nanti kita boleh jumpa di sana sebab kita ni yang direkod punya. Okay, baik. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih banyak lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih Muallim. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye-bye Walimah. Bye-bye Muallim. Bye. Bye Rahim. Bye-bye. Terima kasih Muallimah. Sama-sama, terima kasih. Keras Daniel, keras. Keras Daniel seperti itu. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay. Okay, Assalamualaikum.